Kita dalam rumah kita pun tak kenal rumah kita. Di sebalik dinding bata ada apa? Kita tak tahu. Di sebalik siling atas tu ada apa? Kita tak tahu. Ada tuan-tuan tahu atas siling tu ada apa? Ada wayar lah ustaz. Ada kayu lah ustaz. Ada alang-alang lah ustaz. Kalau kita kata ada ular, kalau kita kata ada jin, ada kita tahu. Kalau kita ada lipas semut, ada kita tahu. Anak-anak ada kita tahu. Rumah dah nak runtuh baru tahu anak-anak ada. Kita tak tahu. Kita ada 5 bilik, 4 bilik, 3 bilik. Ada orang yang hari ni belum masuk lagi bilik hujung. Ada orang yang semalam belum masuk lagi bilik belakang. Hanya duduk ruang tamu, dapur, bilik tidur dia. Bilik belakang ni belum masuk, store dia pun tak masuk. Tak apa benda dalam store. Kita tak tahu anak kucing ke anak orang dalam store. Kita tak tahu. Tetapi orang yang mati syahid, dia duduk dalam syurga, dia tengok rumah dia, dia tahu setiap penjuru apa benda yang ada di dalam rumah dia. Ini keistimewaan untuk orang yang mati syahid, yang Allah jamin syurga bagi mereka. Baik, kemudian, dan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Zaidun, seorang penyair, lidahnya sentiasa berkata, kalau sudah berpisah dan kami juga berpisah, tidaklah tulang rusuk kami dicuba, dan tidaklah bahagian dalam sudut mata kami mengering kerana kerinduan kepada kalian. Setiap kali hati kami memanggil-manggil kalian, kesedihan akan lenyap daripada kami. Kalau sekiranya kami tidak sabar dan menghiburkan hati, kalaulah pertemuan kita di dunia sudah begitu erat dan kukuh, maka cukuplah kelak bagi kita bersua kelak dan bertemu dengan kalian di hari kiamat. Kalau kita sekarang di dunia ni kita rapat sangat, kasih sayang dengan penuh silaturahim, apa kita bimbang kalau dia mati? Kita akan jumpa di hari kiamat. Dengan suami kita sayang sangat. Dengan isteri kita sayang sangat. Tiap-tiap hari datang semayang berjemaah. Isnin Khamis puasa sunat. Pergi umrah bersama-sama, pergi haji bersama-sama, baca Quran pagi petang bersama-sama, makan bersama-sama, berjalan bersama-sama, buat ibadah sunat bersama-sama, tahajud bersama-sama. Akhirnya suami mati, isteri ni menangis. Akhirnya satu benda yang timbul dalam isteri, buat apa aku menangis? Dia balik kampung dulu, nanti lama-lama jumpa balik di kampung. Nama kampung tu ialah kampung akhirat. Kerinduan tu akan hilang begitu sahaja. Dengan niat kita akan yakin jumpa balik suami kita di hari kiamat. Apa nak susah? Suami kita baik, kita pun baik. Kita baik semayang, suami kita pun rajin semayang. InsyaAllah dalam syurga kita jumpa. Apa nak susah hati? Apa yang nak menung-menung? Yang kena menungnya ialah orang jahat. Suami aku tu tak ada semayang, tak ada semayang, tak sempat semayang, dah mati pula, macam mana dalam kubur. Yang tu betul lah menangisnya. Tapi kalau kita baik, isteri kita baik, meninggal dulu, relax, sabar, tenang, kita rapat sangat di dunia, mudah-mudahan kata dia bertemu dengannya di hari kiamat. Jadi balik suami isteri dalam syurga. Kadang-kadang satu keluarga bertemu dalam syurga, anak, bapa, mak berkeluarga balik dalam keluarga, bertaulan balik. Sebab itu yang kita kena jadikan sekarang ialah amalan untuk menjadi bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang kita kena buat ialah buat bekalan, dan sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Setelah Hubaib bertemu dengan Musalmah, maka dia bertanya, siapakah kamu? Jawab Hubaib, saya utusan Rasul, Hubaib bin Zaid. Dia bertanya lagi, apa yang membuat kamu datang jumpa aku? Jawab Hubaib, saya membawa surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musalmah Nabi palsu bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu seorang Rasulullah? Maka Hubaib menjawab, ya, saya bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Musalmah si Nabi palsu bertanya lagi, apakah kamu juga bersaksi aku ini adalah Rasulullah? Oi, dia mengaku dia Nabi, kamu tak mengaku aku ni Nabi. Hubaib dengan lantang menjawab, saya tak dengar apa kamu cakap. Saya tak dengar apa yang kamu cakap. Dia bertanya lagi, kamu mengaku dah aku ni Rasul? Hubaib berkata,
Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Musalmah nabi palsu bertanya, bukankah aku ni juga nabi? Dengan lantang Hubaib menjawab, saya tidak dapat mendengar apa yang kamu cakap. Apa kamu cakap? Aku tak dengar. Maka Musalmah berkata kepada salah seorang tenteranya, potonglah sebahagian anggota tubuhnya. Lalu dia mengulangi soalannya, mengaku dah aku ni nabi? Kata Musalmah. Hubaib menjawab, saya tidak dengar soalan kamu. Nabi saya hanyalah Nabi Muhammad. Nabi saya hanya Nabi Muhammad. Lalu Musalmah mengarahkan dipotong bahagian tubuhnya yang lain. Akhirnya Musalmah Al-Kadzab memotong dan mencincang tubuh Hubaib bin Zaid radhiyallahu anhu dalam majlisnya, sehingga nyawanya menghadap Allah yang menciptakan dia. Syahid Hubaib bin Zaid dibunuh oleh Nabi palsu dan tentera-tenteranya, dipotong, dilumat-lumatkan di dalam majlis mereka. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga ayat 30 tentang manusia yang baik yang mati syahid macam Hubaib. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diredai oleh Allah. Maka masuklah kamu ke dalam jemaah hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Inilah dia tuan-tuan yang dipanggil sebagai syahid fi sabilillah. Seorang-seorang menghadap Musalmah, dibawanya surat Nabi menyuruh Musalmah kembali pada Islam. Musalmah bunuh dia, dipotong, dikerak badannya. Akhirnya Allah menggantikan tempat yang lebih baik dia, yakni di dalam syurga, dan menjadi kekasih-kekasih Allah. Itu tuan-tuan, matlamat kita ialah syahid. Berjuanglah untuk Islam. Apa yang kita boleh perjuangkan? Ada harta, perjuangan kita dengan harta. Ada jiwa, perjuangan kita dengan jiwa. Ada tenaga dengan tenaga. Silakan. Ada lidah dengan lidah. Ada pena dengan pena. Silakan berdakwah. Jangan kita menjadi manusia yang hanya balik masjid, keluar masjid tidak. Mengajak orang tidak, berdakwah tidak, mencegah mungkar tidak. Kena cari jalan supaya kita menjadi orang yang berjuang pada jalan Allah. Kerana perjuangan jalan Allah itu adalah perjuangan yang benar. Annahul haqqu min rabbik. Ianya datang daripada Tuhan kita. Kena cari jalan. Di dalam usaha dakwah tidak ada letih, tidak ada penat. Maka Allah berpesan, kalau kita menjadi pejuang Islam, kena banyak sabar. Seperti yang Allah sebut dalam ayat terakhir dalam surah Al-Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi. Hendaklah kamu sabar seperti mana sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Jadi tuan-tuan kena sabar. Bila manusia sabar, Allah gantikan ganjaran yang sangat hebat. Allah berikan kebaikan yang tiada putus barakahnya kepada kita. Jadi di mana kedudukan tuan-tuan, di mana kedudukan kita, silakan. Saya kata tadi, yang mana ada harta, perjuangan dia dengan harta. Besar sangat manfaat perjuangan dengan harta. Kalau tidak ada duit harta, dengan tenaga kederat. Kalau tidak ada kederat tenaga, dengan buah pemikiran. Kalau tidak ada buah pemikiran, dengan lidah untuk bercakap. Semuanya itu dinilai dan ditimbang dengan timbangan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kisah 3 laki-laki yang kita baca pada pagi ini, Al-As bin Wa'il, yang keduanya Hubaib bin Zaid, dan yang ketiganya Nabi palsu Musalmah Al-Kadzab, memberikan pengajaran kepada kita. Sekadar itu sahaja. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.